So sekarang ni cikgu nak ajar cara lukis struktur ringkas jantung dengan menggunakan tapak tangan awak. Okey, cikgu suka guna tangan sebelah kiri lah. Okey, jadi kita ada 5 jari kan. Okey, jadi bahagian yang tengah-tengah ini kita akan lukis satu dinding otot yang kita sebut dia sebagai septum. Okey, jadi dekat tengah-tengah ni, okey, cikgu akan lukis ini sebagai septum lah. Okey, so ini ialah dinding otot yang memisahkan, okey, yang memisahkan bahagian atrium sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, jadi bila awak nak lukis, apa yang awak perlu ada adalah di sebelah sini adalah kawasan atrium kiri. Jangan confuse kenapa kat sini jadi kiri bukan kanan, sebab kalau kita letak jantung kita letak kat badan. Okey, kalau awak pusingkan ini menghala ke badan awak, so awak akan dapat sebelah sini adalah sebelah kiri dan sebelah sini adalah sebelah kanan. Jadi cikgu akan lukiskan. Okey. So ini ada dinding dia. Okey, so ini adalah bahagian yang kita sebut sebagai vena pulmonari. So vena pulmonari dia akan masuk dekat bahagian atrium kiri, kemudian dia akan pergi dekat ventricle kiri. Okey, so bila dia pergi ventricle kiri, and then nanti dia akan keluar dekat kawasan ini yang kita sebut dia sebagai aorta. Okey, ini adalah sebagai kawasan aorta. So ini adalah vena pulmonari. So ini adalah aorta. So awak ingat ini adalah bahagian kiri. Okey, so dekat sini adalah atrium kiri, kemudian bawah adalah ventricle kiri dan atas ini adalah aorta. Okey, manakala yang sebelah sini pula, okey, ini adalah yang ibu jari ni adalah vena cava. So kenapa cikgu letak ibu jari as a vena cava, sebab saluran dekat vena cava ni dia lebih besar. Kerana apa? Dia mengangkut darah daripada seluruh badan. Okey, dia mengangkut darah daripada seluruh badan. Jadi dia kena besar sikit lah. Okey, so kita lukislah. Okey, so ini adalah vena cava. Okey, cikgu lukis dulu macam tu. Okey, so vena cava ni, okey, dia akan masuk, okey, daripada vena cava dia akan masuk ke ventricle kiri. Lepas tu dia akan naik atas ni iaitu arteri pulmonari. Okey, boleh Okey, so sebenarnya dekat sini dia ada injap lah. Dekat sini dia ada injap. Okey, injap. Okey, dia ada injap. Okey. So injap ni sebenarnya dia mengelakkan darah tu daripada bila dia masuk daripada dipatah balik. So injap ni dia akan loop. Okey, bila dia masuk dia akan mengelakkan darah daripada patah balik. Dia akan membenarkan darah mengalir satu hala saja. Dekat sini pun ada injap. Ada injap. Okey, dekat sini pun ada injap juga. Okey, maksudnya daripada kawasan vena cava masuk dekat ventricle kiri ada injap, kemudian daripada vena cava masuk ventricle kanan ada injap, daripada ventricle kanan pergi dekat arteri pulmonari pun ada injap. Okey, so dia ada injap. Okey, so sekarang ni cikgu nak lukis pergerakan darah terdioksigen. So darah terdioksigen ini dia akan masuk dari kawasan vena cava. Okey, dia akan masuk daripada kawasan vena cava, okey, pergi ke ventricle kanan, kemudian dia akan ke arteri pulmonari. So dia pergi ke mana? So dia akan pergi ke paru-paru. Okey, so darah terdioksigen ni kandungan oksigen dia adalah lebih rendah. Kenapa dia pergi paru-paru? Sebab dekat paru-paru kan berlakunya pertukaran gas. Betul? Okey, jadi bila dia dah pergi dekat paru-paru, so berlaku pertukaran gas. So apa yang berlaku adalah sekarang kita dah ada darah beroksigen. So daripada paru-paru, okey, darah beroksigen tu dia akan masuk ke, okey, dia akan masuk ke vena pulmonari. Dia akan masuk ke vena pulmonari. Okey, dia akan masuk ke vena pulmonari. Okey, vena pulmonari, kemudian dia pergi dekat atrium kiri, lepas tu dia pergi dekat ventricle kiri dan akhirnya dia keluar ke, okey, dia akan keluar ke aorta. So kalau kita lihat raja aorta ni, okey, dia punya saluran dia lebih besar. Okey, dan kalau kita lihat dekat sini, ventricle kiri ni otot dia, okey, otot dia adalah lebih tebal berbanding ventricle kanan, sebab ventricle kiri ni dia nak mengepam darah ke aorta dan pergi ke seluruh tubuh badan.
So dia perlukan daya yang lebih tinggi, pressure yang lebih tinggi. Jadi dekat sini dia punya dinding dia lebih tebal. Okey, so ini adalah satu cara untuk awak ingatlah saluran darah, pergerakan darah terdia oksigen dan darah beroksigen menggunakan tapak tangan. Harap dapat membantu.